Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Hai, bertemu kita kembali. Sebelum cikgu memulakan video PDP ini, marilah kita menonton dahulu video yang telah cikgu sediakan ini. Kamu diminta untuk melihat apa intipati video tersebut dan kaitkan video itu dengan tema PDP kita pada hari ini. Kau dah mati kan? Mana boleh bangun lah? Mana kena? Tak cair tanya ke Milo. Mana nak kena lah? Kau ni main tipu lah. Aku hero lah. Hero mana boleh mati? Pancake, pada tajam, pandok, semua dah mati. Aku yang tembak. Kau merepek lah. Mana kau boleh jadi askar? Kau balik, tolong mak kau masak. Bagi kita makan. Faham, Ani Buntan? Elah, aku bilang mak aku saja. Bila? 1, 2, 3. 4. Sampai kiamat. London! Salute! Sergeant Saunders! Honeymoon! Lama, kau betul-betul jadi Sergeant Saunders! Cabik sprint! Okey, kelas. Selepas awak lihat video tadi, berdasarkan video tadi, itu adalah berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Okey, tema kita hari ini adalah jati diri, patriotisme dan semangat kewarganegaraan. Okey, dalam tema ini ada dalam buku teks awak bahagian tema dalam lipatan kenangan. Okey, jadi berdasarkan video tadi, kita dapat lihat intipati yang disampaikan iaitu menceritakan tentang semangat jati diri akan tanah air dari zaman kanak-kanak sehingga mendekat dewasa. Selain itu, lipatan kenangan yang terdapat dalam video itu kita dapat lihat kan, prajurit yang gugur dalam medan dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan semasa darurat telah dibina Tugu Peringatan Negara ataupun dikenali sebagai Tugu Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Dan akhir sekali, setiap kaum dan lapisan masyarakat termasuk lelaki dan wanita saling memainkan peranan dalam menjaga keharmonian dan keamanan negara. Okey. Fokus topik kita PDP pada kali ini iaitu karangan respon terbuka Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian B. Okey, ini tajuk kita akan belajar pada hari ini. Kita lihat apa standard kandungan dan standard pengajarannya. Okey, dalam video PDP ini, cikgu akan menekankan dalam bahagian standard kandungannya 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Okey, manakala standard pembelajarannya 3.4.3 di mana murid
4. Menulis penerangan isi dengan huraian yang jelas, kritis, menggunakan bahasa yang gramatis. Okey. Okey, jadi objektif kelas kita PDP ini iaitu pada akhir pembelajaran murid-murid dapat mengenal pasti dan menulis penerangan isi yang jelas dan gramatis. Okey, ini adalah fokus objektif kita untuk video kali ini. Sebelum cikgu fokus kepada penerangan isi, kita lihat dahulu format karangan respon terbuka ni. Okey, karangan respon terbuka bahagian B 70 markah. Okey. Dia terbagi kepada 4 domain. Okey, yang pertama domain awam, kedua domain peribadi, ketiga domain pendidikan, keempat domain kerjaya. Okey, apa yang perlu pelajar buat bila dapat soalan ni? Yang pertama, pelajar perlu menganalisis dan memahami tugasan yang diberikan dalam ayat. Yang kedua, karangan bahagian B mesti ditulis 5 hingga 6 perenggan. Okey, jadi di maknanya pelajar perlu menulis 3 atau 4 perenggan isi. Okey, yang ketiga, baca dengan teliti semua 5 soalan yang disediakan dalam bahagian B. 4. Pilih satu soalan sahaja dan pastikan anda menjawabnya dengan baik. 5. Guna format yang betul jika karangan dipilih karangan berformat. Yang keenam, penulisan karangan mestilah ditulis melebihi 350 patah perkataan dengan syarat tidak melebihi masa 1 jam 30 minit. Okey, jadi para pelajar ni kamu perlu pandai arrange masa kamu. Okey. Seterusnya, inilah fokus kita pada hari ini, di mana cikgu akan ajar kamu strategi penulisan perenggangan isi. Okey, untuk menulis perenggangan isi yang kritis menggunakan bahasa yang gramatis, sekurang-kurangnya kamu perlu ada 5 ayat ini. Okey, 5 jenis ayat ini. Yang pertama iaitu ayat topik. Yang kedua, ayat huraian isi. Ketiga, ayat contoh isi. Keempat, ayat ungkapan menarik. Kelima, ayat penegasan isi. Okey, kelima-lima ayat ni perlu ada dalam perenggangan isi awak untuk menulis sebuah perenggangan isi yang kritis dan menggunakan bahasa yang gramatis. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu contoh soalan. Okey, sebelum kita buat isi, kita kena tengok dulu soalan dia. Okay, dalam contoh soalan ni cikgu pilih item domain awam. Okay, ini soalan ni berkaitan dalam kategori domain awam. Okay, soalan dia akan bagi awak satu pernyataan. Okay, pernyataan masalah. Pernyataan ni selalunya dia akan ambil daripada, contoh kat sini dia ambil pada sumber utusan Borneo Online 18 September 2019. Okay, ataupun dia akan boleh ambil awak daripada bahan sumber internet, berita, surat khabar atau artikel dan sebagainya. Kita lihat soalan dia kat sini. Okay, semangat patriotisme wajar ada dalam setiap jiwa rakyat yang merdeka. Kecintaan terhadap negara tidak hanya dizahirkan melalui kibaran bendera atau laungan merdeka ketika sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun, tetapi juga melalui pelbagai cara membuktikan perasaan cinta terhadap negara kita, Malaysia. Ulaskan pernyataan di atas. Panjangnya ulasan anda hendaklah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Jadi kat sini soalan dia tanya cara membuktikan perasaan cinta terhadap negara kita, Malaysia. Okey, bagaimana awak nak bagi ujahkan, huraikan, ulaskan cara untuk membuktikan perasaan cinta awak terhadap negara kita, Malaysia. Lihat contohnya. Okey, ini contoh yang telah cikgu buat untuk panduan kamu semua. Cikgu telah menggunakan strategi tadi, menggunakan 5 jenis ayat tersebut. Kita lihat contoh perenggangan isi yang pertama cikgu guna. Antara cara membuktikan perasaan cinta terhadap negara kita, Malaysia, ialah kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, itu adalah ayat topik. Okey, seterusnya pada ayat topik kita bina pula ayat huraian topik. Hal ini membuktikan bahawa dalam bidang sejarah, falsafah, dan sastra merupakan antara ilmu
yang mampu mengukuhkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap negara. Ini adalah ayat contoh yang huraian topik. Sesudah kita bina ayat contoh, misalnya, tutur budaya ilmu menyebabkan masyarakat akan mudah terpengaruh oleh budaya. Okey, nak kukuhkan lagi ayat contoh ni, cikgu masukkan ayat ungkapan. Jadi, sekiranya kurang budaya ilmu, maka presis peribahasa Melayu hilang bahasa lenyaplah bangsa. Okey, dan kita tegaskan balik perengangan isi ni dengan buat satu kesimpulan kecil untuk ayat penegasan ini. Kita guna tuntasnya kita perlu memperbanyak pembacaan karya-karya anak tempatan supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, itu adalah ayat penegasan. Jadi perlu ada sekurang-kurangnya 5 jenis ayat ini dalam ayat penerangan isi awal untuk melahirkan sebuah penerangan isi yang kritis menggunakan bahasa yang gramatis. Seterusnya, ini adalah contoh penerangan isi kedua yang telah cikgu buat di awal ayat topik cikgu kat sini. Selain itu, kita perlu mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat berbilang kaum. Okey, awak boleh baca kat situ ayat topik dia. Okey, ayat huraian topik dia boleh baca kat situ. Okey, ayat contoh. Okey, contohnya misalnya mengelakkan profesi berangsurkan sifat perkauman kerana perkara tersebut akan mendatangkan muadarat. Okey, itu adalah ayat contoh. Dan cikgu masukkan juga ayat ungkapan. Dan akhir sekali kita masukkan ayat penegasan. Kita tegaskan balik isi kita. Tuntasnya kita perlu berusaha menjaga keharmonian masyarakat di negara ini sebagai bukti cinta terhadap negara. Okey, bagaimana nak jadikan ayat kita lebih gramatis? Awak perlu masukkan dengan penggunaan penanda wacana bagi setiap ayat awak. Okey, untuk bersama-sama ayat. Contoh kat sini cikgu telah menggunakan penanda wacana. Selain itu, hal ini penting kerana misalnya presis peribahasa Melayu dan tuntasnya. Okey, barulah dapat menulis sebuah penerangan isi yang kritis dan menggunakan bahasa yang gramatis. Jadi awak menggunakan 5 jenis ayat tadi. Itu ayat topik, ayat huraian, contoh, ayat ungkapan dan juga ayat penegasan. Okey, seterusnya awak lihat kat sini adalah contoh penerangan isi-isi yang lain. Okey, ini boleh kita letakkan balik isi ketiga, keempat. Okey, ayat topik saja cikgu bagi kat sini. Yang isi untuk ayat topik yang ketiga. Kita perlu memartabatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan isi yang keempat, ayat topik dia, kita perlu menyertai aktiviti kesukarelawan. Okey, jadi isi ayat 4, ayat ketiga dan ayat keempat ni cikgu minta awak cuba buat di rumah menggunakan yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu 5 jenis ayat. Okey, awak masukkan dia, awak cuba bina ayat topik cikgu dah bagi. Awak boleh bina ayat huraian topik, ayat contoh, ayat ungkapan dan ayat penegasan. Dan jangan lupa guna juga penanda wacana untuk menggramatiskan lagi awak punya ayat penerangan isi awak. Okey, kelas? Okey, sekarang tamatlah sudah video PDP kita pada hari ini. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Ketemu lagi pada PDP video seterusnya untuk kamu. Okey, terima kasih kelas.